Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin dan muslimat di mana sahaja berada, alhamdulillah. Hari ini hari Ahad 27 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 5 September 2021 Masehi. Jadi untuk tadabbur kita dah beberapa hari seminggu dah kita berada dalam surah Nuh, dan hari ini insya-Allah kita nak habiskan penutup untuk pengakhiran surah Nuh, dan kita nak buat beberapa kesimpulan tentang ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil setelah kita tadabbur surah ini. Baik. Semalam kita dah berhenti ayat 25 akhir tu, dan sebelum tu ayat yang ke-24 Nabi Nuh berdoa minta wala tazidiz zalimina illa dalala. Janganlah engkau ya Allah menambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Dia berdoa minta supaya disambah kesesatan untuk mereka. Sesat ni sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang baik. Bukannya sesuatu yang menguntungkan. Jadi untuk orang yang kafir, orang yang zalim, dia punya pengakhiran dia, oleh kerana mereka ni degil, mereka akan mendapat kerugian dan kesesatan. Jadi apa yang Nabi Nuh doakan di sini, ini sebelum kita pergi kepada ayat berikutnya, telah Allah Ta'ala beritahu di akhir surah Fatir. Di akhir surah Fatir, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alaihi kufruh. Surah Fatir ni muka surat 439. Allah Ta'ala dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah atau penguasa di atas muka bumi. Maka sesiapa yang kufur, akhirnya fa'alaihi kufruh. Balasan bagi kekufuran dia tu akan kembali kepadanya, akan menimpanya. Ini yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Sebab itu Nabi Nuh akhirnya mendoakan supaya kaum dia yang zalim itu akan bertambah rugi, bertambah sesat. Sebab sunnatullahnya begitu, faman kafara fa'alaihi kufruh. Maka sesiapa yang kufur, Allah Ta'ala sudah beritahu, maka kekufuran itu dia punya kesusahan, bala, kerugian akan menimpa dia sendiri. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Dan tidaklah menambahkan bagi orang kafir itu dengan kekufuran mereka di sisi Tuhan, melainkan mereka bertambah mendapat murka dan kehinaan. Maqtan maknanya ghadaban, mendapat murka Allah. Kemudian satu lagi, wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan orang-orang kafir itu tidaklah menambahkan bagi mereka akibat kekufuran kecuali rugi. Nanti rugi ini yang dimasukkan dengan sesak ni. Dalam ayat 24, di akhir ayat 24 surah Nuh, mendapat kerugian, mendapat kemurkaan Allah dan mendapat
kesesatan. Ini yang akhir sekali lah. Nabi Nuh sebenarnya nak mendoakan petunjuk hidayah, tapi dah tak ada jalan dah untuk mereka dapat petunjuk kerana sudah diberitahu tidak ada lagi yang beriman kecuali mana-mana yang beriman. Nabi Nuh tahu bila sampai satu tahap dekat dengan taufan dan banjir yang besar, orang-orang yang beriman dengannya dah tak bertambah lagi. Kerana Allah Ta'ala sudah beritahu kepadanya begitu. Dalam surah Hud, wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Muka surat 225, ayat 36. Muka surat 225. Ayat 26 bawah tu. Wa uhiya ila Nuhin. Dan telah diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawasanya tidak ada lagi yang akan beriman dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Hak beriman tak ramai lah, 70, 80 itu saja, tak sampai 100 pun. Jadi yang lain-lain memang tak beriman. Maka janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Sebab itu bila dah sampai ke muncaknya, Nabi Nuh mendoakan supaya mereka itu dimusnahkan ataupun mereka terus dalam keadaan sebegitu sebab mereka sendiri yang memilih untuk jadi begitu. Kemudian semalam kita dah masuk ayat 25, mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan mereka. Kenapa mereka bersalah? Sebab mereka sendiri yang memilih untuk menolak seruan dakwah Nabi Nuh. Mereka sendiri yang memilih. Sebelum ini pernah kita sentuh dalam surah Al-A'raf, mereka menuduh Nabi Nuh sesat. Nabi Nuh kata, laisa bi dalalah, aku tidak sesat, tetapi aku adalah rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Itu sebagaimana pernah kita lihat dalam surah Nuh, surah Al-A'raf, kisah ini dalam ayat 59, muka surat 159. Ini sebagai penutup ni kita flashback balik apa pernah kita bincang sebelum ni. Dalam ayat 60, ayat 60 tu. Muka surat 158, bukan 159, 158 sebelumnya satu muka surat. Qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar di kalangan kaum Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami lihat engkau Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka pernah tuduh Nabi Nuh sesat. Kemudian Nabi Nuh beritahu, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku tidak sesat, tetapi aku adalah rasul yang diutuskan oleh Allah. Jadi mereka pernah tuduh Nabi Nuh sesat kerana sombongnya mereka untuk terima dakwah tu, memang tak ada ruang langsung untuk mereka terima. Kemudian mereka pernah tuduh pengikut-pengikut Nabi Nuh ni orang-orang yang hina. Muka surat 224 yang pernah kita bincang sebelum ni. Muka surat 224 dalam surah Hud. Hari ni kita nak masuk cerita banjir sedikit. Pada ayat 27 tu. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, berkatalah ketua-ketua orang-orang yang kafir di kalangan kaum Nabi Nuh. Kata mereka, ma naraka illa basharam mislana, kami tidak melihat engkau wahai Nuh, kami lihat kau ni hanyalah seorang manusia seperti kami. Ini sombongnya mereka. Mereka tak mahu terima dakwah Nabi Nuh, maka mereka menilai, aku lihat kamu macam kami juga. Kamu tak ada kekayaan, tak ada apa-apa, jadi sama kami. Jadi apa perlunya kami ikut kamu? Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum araziluna badiyar ra'. Dan kami tidak nampak golongan yang ikut kamu tu melainkan mereka tu adalah orang-orang yang kami lihat semuanya miskin, hina, lagi berfikiran singkat. Tengok tu, dia hina sampai setara tu. Dia hina pengikut-pengikut Nabi Nuh dengan alasan, apa perlu untuk kami ikut kamu wahai Nuh? Sebab yang ikut kamu adalah orang-orang yang hina dan miskin-miskin. Wa ma nara lakum 'alaina min fadl. Dan kami tidak melihat yang kamu semua memiliki apa-apa kelebihan. Tak ada apa-apa kelebihan. Jadi atas kesombongan yang melampau inilah, layaklah untuk mereka itu akhirnya dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan dalam banjir yang besar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini pengajaran yang paling besar untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Bila kita, ni poin yang penting untuk kita tadabbur daripada kisah Nabi Nuh ni.
Apabila kita mendengar sesuatu kebaikan, nasihat, pengajaran agama datang daripada sesiapa, sekalipun daripada orang yang kita tidak sukai, mungkin kita ada masalah peribadi dengan dia, tetapi apa yang dia katakan itu benar, kita kena terima. Macam kisah kaum Nabi Nuh. Dia orang tak nak terima sebab tidak suka kepada Nabi Nuh yang juga di kalangan mereka, sama dengan mereka. Sepatutnya kita kena terima. Sebab apa? Sebab kebenaran itu asalnya daripada Allah. Kebenaran itu asal daripada Allah. Ada satu kisah menarik berlaku bila Abu Hurairah cerita kepada Nabi. Ialah Abu Hurairah cerita kepada kita semualah. Dia cerita, dia kata pernah Rasulullah SAW tugaskan kepada aku jaga harta zakat bulan Ramadan. Ini saya bawa cerita ni untuk kita sebelum kita sambung sebab nak kaitkan dengan kita mesti terima kebenaran dari sesiapa sahaja. Kata Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah. Wakkalani, waw, kaf, lam, ya, nun, ya. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wakilkan, serahkan tugas kepadaku untuk jaga harta zakat Ramadan. Tiba-tiba pada satu malam datang seseorang untuk mengambilnya. Pencuri lah, datang pencuri. Lalu Abu Hurairah kata, aku tangkap dia. Aku akan bawa kes kamu kepada Nabi. Pencuri itu kata, aku ni orang yang susah, aku ada tanggungan, aku ada keluarga, tolonglah lepaskan aku. Lalu Abu Hurairah tak sampai hati, dia pun lepaskan. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Itu dia punya pangkal matan hadis. Kemudian Abu Hurairah lepaskan. Keesokan harinya Nabi tanya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Nabi tanya, apa yang orang yang kamu tangkap mana tadi telah lakukan. Jadi rupanya Nabi tahu peristiwa yang berlaku malam tadi. Nabi tahu. Walaupun Abu Hurairah tak cerita pun Nabi tahu dah. Lalu Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, dia telah syaka hajatan syadidah. Dia mengadu, dia ada keperluan yang sangat mendesak, dia ada keluarga. Jadi aku pun tak sampai hati. Farahimtuhu. Aku kasihan pada dia. Lalu aku lepaskan dia. Apa jawab Nabi? Nabi kata, sesungguhnya dia berdusta. Nabi tahu pula. Dia berdusta, kamu tunggulah. Wasayaudu, dia akan datang balik. Dia akan datang balik. Macam mana Nabi tahu dia datang balik? Lalu malam berikutnya, Abu Hurairah pun farasattu, aku pun mengintai-ngintai, tengok-tengok kok orang yang sama datang balik. Duk perhati-perhati tengok, betul, mari pula. Sebab Nabi dah kata dia akan datang lagi. Lalu faja'a yahsu minat ta'an, dia pun datang dan mengambil makanan. Fa'akhastuhu, aku pun menangkapnya. Ini malam kedua, Abu Hurairah tangkap pencuri itu. Lalu pencuri itu kata, lalu Abu Hurairah kata, la arfa'annaka ila Rasulullah. Aku akan bawa kes kamu ni, aku akan bawa kamu kepada Rasulullah untuk dihukum, untuk diadili. Dia kata, tolonglah, da'ni, biarkan aku ni muhtaj, orang yang berhajat, orang susah ni, tolonglah. Ini malam yang kedua. Lalu Abu Hurairah tak apa hati, dia lepaskan pula. Pagi esok Nabi tanya, ya Abu Hurairah, apa yang orang yang kamu tangkap mana tadi lakukan? Dia kata, ya Rasulullah, dia telah mengadu kesusahan hidupnya, aku tak sampai hati untuk bawa dia kepada kamu supaya dia dihukum, aku lepaskan. Nabi kata, tunggulah, malam ni dia datang lagi. Dah 2 malam dah. Malam ketiga betul, mari pula. Kata Abu Hurairah, farasattuhu salisah. Aku mengintai-ngintai, tunggu-tunggu pada malam ketiga. Betul, mari pula. Ni jenis babi sungguh. Orang Kelantan kata babi. Degil. Dia punya tak berterima kasih. Orang dah bagi peluang, lepaskan. Dia janji nak tinggalkan, tapi malam ketiga dia mari pula. Dia mari pula, akhirnya bila ditangkap, dia pun kata, mahukah aku da'ni, membiarkan aku, tolonglah, tapi aku janji aku akan ajar kepada kamu kalimatin, beberapa perkataan yang semoga Allah Ta'ala beri manfaat kepada kamu. Dia ni jahat, mencuri, tapi dia ada ilmu yang dia nak kongsi dengan Abu Hurairah. Ni helah dia lah. Tapi ilmu tu betul. Abu Hurairah tanya, mahun nagapa dia? Dia pun pesan, dia kata, bila kamu pergi ke tempat tidur kamu, bacalah ayat kursi. Dia ni pencuri, pandai pula ajar. Nak tidur, kamu bacalah ayat kursi.
Sehingga habislah ayat tu, kursi. Nescaya Allah Ta'ala sentiasa jaga kamu sehinggalah ke waktu subuh. Fala wala yakrabuka wala yakrabuka syaitanun hatta tusbiha. Tidaklah syaitan mendekati kamu ketika tidur sehinggalah waktu pagi. Lalu bila dia bagi ilmu ni, Abu Hurairah kata, fa khallaitu sampai aku lepaskan dia. Lalu esok Nabi tanya, ni yang kali yang ketiga yang akhir dah ni. Nabi tanya, ma fa'ala asirukal bariyah. Apa yang orang yang kamu tawan malam tadi yang kamu takak lakukan? Dia kata, ya Rasulullah, dia telah mengajar kepada aku perkataan yang semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya sebab aku boleh baca sebelum aku tidur. Lalu Nabi tanya apa dia? Dia beritahu kepada aku, bila kamu nak pergi ke tempat tidur, nak tidur, bacalah ayat kursi. Nescaya Allah Ta'ala jaga aku. Apa jawapan Nabi akhir sekali? Nabi kata faqalan akhir sekali tu ya. Faqalan Nabi, ama innahu qad sadaqaka. Bahawasanya sesungguhnya dia benarlah hak dia sebut tentang kelebihan ayat kursi untuk dibaca sebelum tidur tadi, dapat memelihara orang tidur daripada gangguan syaitan, betul. Tapi dia sendiri kadzub, orang yang berdosa. Sebab apa? Sebab Nabi kata, mu tahu tak, ta'lam man tukhatib. Siapa dia yang duk bercakap dengan kamu selama 3 malam hak mari tu? Itulah Nabi kata, dzaka syaitan. Itulah syaitan. Itulah syaitan. Baik, dalam hadis ni, adakah Nabi kata, Abu Hurairah, mu jangan amalkan ilmu ni. Jangan baca ayat kursi sebab hak ajar kepada kamu syaitan. Tak. Walaupun Nabi beritahu yang mengajar tu syaitan, Nabi kata, innahu qad sadaqaka. Betul hak dia sampaikan kepada kamu tentang kelebihan ayat kursi. Cuma dia ni berdusta. Di sini yang kita dapat faham ialah sejahat-jahat syaitan. Syaitan mana baik. Kita setiap hari nak baca Quran, kita akan sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi walaupun dia jahat, dia kongsi kepada Abu Hurairah satu tip ilmu yang berguna lah. Baca ayat kursi sebelum tidur. Betul. Jadi hak betul tu ambil. Kita ni, kita manusia ni, kita rasa sesama kita tidaklah sejahat syaitan kita ni. Tapi betapa tidak adilnya kita bila kita tak suka kepada seseorang, kita langsung tak nak terima nasihat dia, tak nak terima ilmu dia dengan alasan dia tak sependapat dengan kita dalam 2-3 perkara sahaja. Syaitan yang jelas dia rejam, yang jelas dia laknat. Bila dia sampaikan satu nasihat yang betul, Nabi suruh Abu Hurairah terima. Terima sebab atas nasihat itu betul, bukan siapa yang menyampaikan. Lihat kepada apa yang disampaikan. Ini kadang-kadang zaman sekarang ni, bila kadang-kadang orang yang bercakap tu mungkinlah orang yang kita kata ada setengah tu, sebab di Malaysia ni ramai golongan yang disebut protas, professional ustaz. Orang di kalangan mungkin dia doktor, peguam, engineer, mungkin kerja profesional, mungkin pilot, mungkin ahli perniagaan, ada bankers kerja di bank, tapi dia reti agama. Sekali bila ada seseorang tak sependapat dengan dia, mu ngaji agama mana mu ni? Mu tu kerja sebagai ahli bank, kamu ni doktor, kamu ni lawyer. Kita mengatakan kebenaran daripada sesiapa kita kena terima, bukan melihat kepada profesion pekerjaan. Ini masalah bila ada ustaz-ustaz di Malaysia yang takabur dengan ilmu, tak ada sifat tawaduk dengan ilmu. Ini berlaku dalam konteks negara kita. Sedangkan dengan syaitan pun, bila dia ajar kepada Abu Hurairah satu ilmu, Nabi suruh Abu Hurairah terima. Tapi kena beringatlah, dia sendiri tu kadzub, banyak berdusta. Soal dusta tu kita ketepikan. Kita tahu dia jahat, kita ketepikan, jangan ambil. Tapi hak betul daripada dia, kita kena terima. Itu penting, ini tip yang paling penting. Kembali kepada pengajaran, kita nak kaitkan dengan kisah dakwah Nabi Nuh. Kaum dia tahu Nabi Nuh ni baik, betul, tapi disebabkan kesombongan dia tolak. Jadi tak ada alasan untuk mereka tolak kecuali semata-mata sombong. Semata-mata sombong. Kemudian kita nak pergi ayat berikutnya untuk hari ni. Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Dan berkatalah Nuh. Nabi Nuh berkata dalam pengaduannya macam doa lah. Dia berdoa, Rabb, wahai Tuhanku, la tadhar mana la tatruk, jangan kamu biarkan, jangan kamu tinggalkan di atas muka bumi ini ada seorang kafir pun yang hidup. Biar mati semua sekali. Jangan biarkan seorang pun yang hidup, biar mati semua sekali. Kemudian Nabi Nuh kata lagi, innaka intadharhum, sesungguhnya engkau ya Allah, jika engkau biarkan mereka terus hidup, apa dia punya akibatnya? Yudillu ibadaka, mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu illa fajiran kaffara, dan mereka tidak melahirkan anak kecuali akan lahir keturunan yang hanya berbuat dosa lagi kufur. Jadi tak biarkan mereka terus mati ataupun matikan semua mereka. Akhirnya dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, ampunkanlah akan aku, ampunkanlah bagiku dan juga dua ibu bapaku, dan bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan mereka itu beriman. Ini doa ni sangat baik untuk kita amalkan, untuk kita, sebab kita minta keampunan untuk kita, untuk ibu bapa kita, dan untuk sesiapa yang masuk ke rumah kita, mungkin kawan, mungkin ahli keluarga yang lain. Dan juga doa keampunan ini untuk lil mu'minina wal mu'minat, untuk semua orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan akhirnya dia menambah di akhir doa tu, dia kata wala tazidiz zalimina illa tabara, janganlah engkau ya Allah tambahkan untuk orang-orang zalim kecuali kebinasaan. Tabara maknanya kemusnahan. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat ayat 26. Cuba fikir bila Nabi Nuh berdoa, Rabbila tadhar, wahai Tuhan, jangan engkau biarkan di atas muka bumi orang-orang kafir yang hidup. Umum atau khusus? Cuba fikir, ni yang kita nak tadabbur. Doa ni berbentuk umum atau khusus? Maksud saya kalau umum sepanjang zaman, kalau khusus hanya untuk zaman dia sahaja. Ada sesiapa nak jawab? Doa Nabi Nuh ini ayat 26 berbentuk umum atau khusus? Itu sahaja. Pilih salah satu. Khusus. Khusus sama Khusus. dia aku. Khusus untuk orang kafir. Khusus tak? Khusus. Ya, betul. Betul. Khusus. Sebab seandainya doa ni berbentuk umum, kalau dia kata adal minal kafirin, jangan engkau biarkan di atas muka bumi orang kafir hidup, kalaulah umum maknanya sepanjang zaman, maknanya selepas zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tak ada orang kafir. Sebab Nabi Nuh dah berdoa supaya jangan dibiarkan seorang kafir pun hidup atas muka bumi. Boleh faham tu? Tapi maksud orang kafir di sini merujuk kepada orang kafir yang hidup di zaman dia, yang tak ada harapan lagi untuk mereka itu beriman. Termasuklah anak dia sendiri. Jadi kita melihat di sini cara doa para nabi ni dia pelbagai. Dia pelbagai. Di sini doa ni doa kemusnahan. Sama seperti doa Nabi Musa. Kita lihat doa Nabi Musa dalam tafsir Ibn Katsir, dia bawa sekali doa Nabi Musa dalam surah Yunus ayat 88. Sebab ada persamaan dengan doa Nabi Nuh. Nabi Musa sebab Fir'aun dan tenteranya tenggelam dalam laut, adapun kaum Nabi Nuh tenggelam dalam banjir yang besar. Dia punya endingnya, penamat hayat mereka tu kemusnahannya sama, itu dalam bentuk al-gharq, tenggelam. Nabi Musa juga mendoakan kemusnahan untuk Fir'aun dan pengikutnya. Dalam ayat 88 ya. Ayat 88 surah Yunus, di akhir surah dah tu. Itu muka surah muka surat 218. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ini doa Nabi Musa. Ada persamaan dengan doa Nabi Nuh. Ada persamaan. Kita nak melihat doa para nabi bila sampai ke muncak dakwah, dia mendoakan kemusnahan. Dia kata kalau doakan kebaikan tak ada harapan lagi, kemusnahan itu lebih baik. Kata Nabi Musa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun itu dan ketua-ketua kaumnya segala barang perhiasan. Mereka mendapat
kemewahan, harta benda yang banyak di dunia. Tetapi semua kemewahan itu menjadi sebab untuk mereka menyesatkan orang lain daripada jalanmu. Ya? Harta benda yang mereka miliki digunakan untuk menyesatkan orang lain. Maksudnya diberi harta tetapi dengan syarat jangan ikut Nabi Musa, ikut aku. Jadi orang susah, dia ambillah harta tu. Dan dia terpaksa menjadi orang yang sesat sebab mereka terdesak. Mereka miskin. Jadi orang kaya seperti Firaun dan pembesarnya telah menggunakan harta untuk menyesatkan orang lain. Lalu Nabi Musa mendoakan, Rabbana tmis ala amwalihim. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan tutup matikanlah hati mereka, meterai, tutup kemah keming. Tutup sekemah-kemahnya. Orang Kelantan ni kalau kemah, keming. Rapak, jig. Dia ada taukid dia tu. Kemah keming, tutup, rapak mula hati mereka sehingga menjadi keras. Sehingga mereka tidak lagi beriman. Mereka tidak akan beriman sehinggalah mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Itu doa yang kita kata bersifat, apa tadi? Bersifat khusus. Ni doa bersifat khusus. Doa kemusnahan. Tapi ada juga doa yang umum. Kita lihat satu lagi doa. Sebab ayat ni dalam konteks doa. Ada doa yang bersifat umum. Seperti doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa minta supaya dianugerahkan kepadanya sebuah kerajaan atau kekuasaan yang tidak ada sesiapa selepasnya yang memiliki kekuasaan seumpama itu. Itu dalam surah Sad. Kisahnya dalam surah Sad, muka surat 455. Muka surat 455 ayat 35. Apa kata Nabi Sulaiman dalam doanya? Katanya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang pertama tadi kita tengok doa Nabi Nuh. Kemudian kita bandingkan dengan doa Nabi Musa. Sekarang yang ketiga, insya-Allah yang terakhir ya. Contoh, doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, wahai Tuhanku, ampunkanlah segala kesilapanku, dosaku, dan beri kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada tolok bandingnya. Yang mana tidak akan ada sesiapa kemudian daripadaku. Ini umum, ini tidak khusus. Nabi Sulaiman minta diberi kepada dia sebuah mulkan, sebuah kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tidak ada sesiapa selepas aku yang diberi kerajaan sebesar tu. Kerana innaka antal wahhab, kerana engkaulah yang melimpah-limpah kurniaan kepada hamba-Nya. Maka dengan sebab doa Nabi Sulaiman inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melepaskan seekor syaitan yang datang mengganggunya ketika salat sebab dia teringat kepada doa Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman bukan minta kerajaan ini semasa zaman dia sahaja, bahkan selepas zaman dia kata jangan ada sesiapa min ba'di tu, itu tu. Jangan ada sesiapa di kalangan manusia yang engkau berikan sebuah kerajaan yang besar, lebih besar daripada aku. Apa cerita ni? Bila satu hari bila Nabi SAW salat, saya rasa mungkin ada sebahagian jemaah kita belum pernah dengar cerita ni. Menarik untuk kita kongsi sebab ada kaitan dengan apa dia? Dengan doa suatu hari Nabi SAW salat, lalu dalam dia ada dua riwayat. Satu dalam Sahih Muslim, ya inna ifritan minal jinni. Satu riwayat sebut inna aduwallah. Bolehlah pilih mana-mana. Sama ada inna ifritan minal jinni ataupun inna aduwallah. Ini kita nak kaitkan dengan cerita doa tadi ya. Sebab bila kita baca kisah Nabi Nuh, kita tidak statik hanya fokus pada Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh berdoa, ya kita kaitkan dengan doa Nabi Musa, kaitkan dengan doa Nabi Sulaiman. Kesan daripada doa Nabi Sulaiman, ada satu perkara berlaku kepada Nabi SAW atas sifat umum doa Nabi Sulaiman, maka Nabi bertindak begini. Ini apa ceritanya? Kita ni kalau dengar cerita memang suka sangatlah. Kalau tak
tak cerita, ada yang kata ustaz cucita nak cerita, suka sangat dengan cerita. Sama-sama dulu, betul lah dalam masyarakat kita ni ada penglipu lara, tapi kita bukan nak cerita benda yang karut-marut. Ini cerita yang benar, ambil daripada hadis yang sahih. Nabi kata inna ifritam minal jin tafallata alayya al-barihah. Tafallata alayya al-barihah. Satu riwayat lain sebut inna aduwallah iblis jaa bishihab min nar. Sesungguhnya seekor ifrit. Ifrit ini nama satu spesies jin. Jin pun dia ada kategori macam manusia juga, berbangsa-bangsa. Istimewa jin ifrit ni sebab nama ni disebut dalam surah An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi dalam hadis ini Nabi kata inna ifritam minal jin tafallata alayyal barihah. Dia kata satu ketika seekor jin ifrit dah terlepas datang kepada aku satu barihah ni, satu ketika lah waktu solat malam tadi. Tapi sebenarnya bukan malam ni, dia merujuk kepada yang telah berlaku. Sebab peristiwa ni berlaku masa solat, tak silap solat asar atau solat zuhur. Untuk dia datang ni untuk memutuskan solatku, untuk mengganggu aku. Dalam riwayat ni tak disebut dia bawa syihab. Dalam satu riwayat lain dia bawa syihab, bawa satu nyalaan api. Tapi sahabat tak nampak sebab gaib. Bawa, lalu Nabi menolaknya. Nabi menepisnya, menolaknya. Sehingga dalam riwayat tu ada disebut, dalam riwayat tak disebut. Nabi tolak. Dia kata aku tersentuh sejuknya lidah syaitan. Ada riwayat lain sebut inna aduwallah jaa bisyihab. Musuh Allah ni datang bawa berbola api, bawa satu bekas api. Baik, kita nak habiskan hadis ni. Apa yang tu? Nabi kata akhirnya aku dapat berjaya mengalahkannya, dan kalau boleh aku mahu tu. Yang penting Nabi kata aku mahu an arbitahu ila sariyah min sawari al. Aku nak ikat dia pada satu tiang daripada tiang masjid. Ni kalau boleh. Masa tu Nabi tengah solat, syaitan ni membawa, tapi tak nampak lah. Sahabat tak nampak, Nabi sahaja nampak. Nabi kata kalau boleh aku nak ikat dia di tiang masjid sehingga waktu keesokan harinya lalu orang-orang yang lain dapat melihatnya. Wa tanzuru ilaihi kullukum, semua kamu dapat lihat dia. Tiba-tiba Nabi kata fadzakartu, aku teringat akan kata-kata saudaraku. Maksud saya merujuk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa. Lalu Rasulullah pun baca ayat ni. Ayat yang dipetik pada surah Sa' tadi. Rabbi filli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi oleh kerana doa Nabi Sulaiman bersifat umum, dia minta kerajaan tu tidak besarnya kerajaan tu bukan zaman dia sahaja, juga zaman selepasnya jangan ada sesiapa yang memiliki kerajaan yang sebesar kerajaan dia. Masuk kerajaan di sini kekuatan dalam memiliki. Maksudnya kalau Nabi Sulaiman ada kuasa boleh kawal, boleh kontrol jin, Nabi SAW kata dia tidak. Jadi sebab dia tak mahu, dia ni dah kira macam nak melintasi Nabi Sulaiman dari sudut mulkan kekuasaan ni, maka dia biarkan syaitan pergi. Dia pun biarkan syaitan itu pergi dalam keadaan hina. Baik, itu dalam bab doa. Kemudian kita terus innaka intadharhum, ayat 27 terus, sebab masa kita ni dah berlalu dengan begitu cepat. Kata Nabi Nuh, jika engkau biarkan mereka ya Allah, biarkan orang-orang kafir yang masih ada ni hidup, mereka hanya melahirkan golongan yang disebut fajir dan kufar, orang yang bersifat jahat lagi kafir. Dia keturunan begitu, manusia ni keturunan. Sebab itu dalam Islam kalau boleh kita nak cari bagi orang yang anak-anak muda nak berumah tangga, kalau boleh carilah pasangan daripada keluarga yang baik-baik, bukan saja isteri tu orang yang baik beragama, tapi daripada keturunan keluarga yang baik-baik juga. Sebab apa? Sebab bila berlaku perkahwinan akan lahir dia dari segi faktor genetik, kadang-kadang bukan setakat sifat-sifat dari sudut fizikal, katakanlah mungkin keturunan dia tu ada yang macam ni, dari segi warna kulit apa, mungkin akan pergi kepada cucunya, cicitnya. Tetapi keturunan tu dia akan pergi juga kepada emosinya, karakternya, sifatnya. Kalau kita baca sejarah tentang Khalifah Umar Abdul Aziz,
di zaman Khalifah Bani Umayyah. Kenapa dia begitu soleh, begitu baik dan begitu masyhur dalam sejarah? Sebab dia ni asal daripada keturunan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Ada kaitan silsilahnya, keturunan. Maka di sini sebab tu dalam doa ni Nabi Nuh alaihissalam beritahu jika dibiarkan hidup nanti mereka akan menyesatkan orang lain. Mereka akan menjadi sebab hamba-hamba yang lain disesatkan. Kemudian mereka hanya melahirkan orang-orang yang bersifat kufur. Tapi akhirnya musnah semualah. Hasil daripada doa Nabi Nuh bila berlaku banjir, semua yang kafir musnah. Termasuklah anak dia sendiri. Semuanya musnah. Baik, kita nak lihat sedikit cerita Nabi Nuh dengan anak dia. Muka surat pula dah. Surah Hud dulu. Surah Hud. Itu muka surat 226. Sebab bila berlaku banjir yang besar ni, maka semua orang-orang kafir yang masih berbaki, yang masih ada saki baki di atas muka bumi, dimusnahkan semuanya. Kita lihat pada ayat bermula ayat 40. Hatta idza jaa amruna, bila datangnya perintah daripada kami, iaitu Nabi Nuh terus bekerja membina kapal sehingga sempurna siap. Bila datangnya hukuman kami untuk dibinasakan mereka, lalu air memancuk-mancuk dari bumi, keluar air daripada bumi dan air juga turun daripada langit. Faltaqal ma, lalu bertemulah air hujan daripada langit dengan air yang keluar daripada perut bumi. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya dibawa setiap makhluk secara berpasangan. Min kullin zawjain ithnain. Semua makhluk termasuk jenis haiwan dibawa berpasangan, jantan dan betina. Supaya selepas berakhirnya banjir nanti, mereka yang berpasangan ni akan dapat membina kelompok spesies mereka. Sebab penerusan kepada nasal keturunan itu hasil daripada adanya pasangan jantan betina. Baik. Termasuklah mana-mana ahli keluarga kamu yang beriman. Ahlak itu merujuk kepada yang beriman. Kecuali mana-mana orang yang telah ditentukan mereka akan musnah, mereka akan mati dalam banjir, matilah. Maka tidaklah yang beriman bersama dengan Nabi Nuh illa qalil, kecuali sedikit. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha, dibaca dengan imalah. Lalu dia berkata, naiklah kamu di atas kapal ini, maka dengan nama Allah dia pun bergerak. Majraha, itu riwayat Hafaz baca dengan imalah condong. Dan bergeraklah, bergerak dengan laju dan berhentilah. Akhirnya wahiyat tajri bihim fi mauj, maka kapal yang bawa Nabi Nuh dan pengikut itu pun berlayar bersama dengan ombak yang besar seperti gunung ganang. Ombak itu kal jibal, seperti bukit besar. Jadi kapal tu besar jugalah. Saya showkan sesiapa yang belum tengok filem 2021, tengok. Betul-betul dia ambil kisah Nabi Nuh. Orang putih ni buat filem Hollywood, kemusnahan alam di akhir zaman. Dia orang naik kapal, berubuk-ubuk nak naik kapal tu. Terumbang-ambing. Akhirnya berhentilah banjir tu. Cari sedia dalam YouTube kalau ada. Filem tajuk dia 2012. Itu orang putih punya imajinasi. Tapi sekarang dah 2021, tak ada apa-apa berlaku pun. Lalu ketika itulah Nabi Nuh memanggil anaknya, yang anak itu ketika itu berada fi ma'zil, pada satu tempat yang jauh, yang terpisah daripadanya. Katanya, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kota kapal ni. Dalam hafaz dia tidak baca ya bunayyarkab ma'ana. Jangan dinyatakan sifat qalqalah pada ba. Ba di sini kita kena idghamkan dalam mim. Ini kaedah dalam riwayat hafaz. Kalau kita baca seorang-seorang, kita tak tahu, kita akan baca ya bunayyarkab ma'ana, sebab ba tu mati. Tak. Ya tu ba, huruf ba tu tak boleh dinyatakan sifat qalqalah sebab dia nak diidghamkan. Kenapa begitu? Sebab riwayatnya begitu. Riwayat hafaznya begitu. Ya bunayyarkam ma'ana. Jadi ba tu dimasukkan dalam wahai anakku, naiklah bersama dengan aku, wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir, nanti kamu akan musnah, kamu akan lemas tenggelam.
Anak dia dengan sombong. Ini dah episod yang paling sedih dalam dakwah Nabi Nuh. Dia dah berdakwah 950 tahun. Ramai yang menolak dakwahnya. Tak ramai yang beriman kepadanya. Lebih sedih lagi, isterinya memilih jalan kekufuran. Anak ada salah seorang anaknya pun begitu juga. Anaknya dengan sombong jawab sa'awi. Maknanya sa'adhab. Aku akan pergi untuk selamatkan diri menuju ke puncak bukit tu. Ya asimuni minal ma', yang dapat akan selamatkan aku daripada air banjir yang besar ni. Jawab Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah. Tak ada siapa pun yang akan terselamat daripada urusan Allah hari ini kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala sayangi, yang dia kasihi. Secara logik kita kata, kalau seorang bapa nak tolong anak yang lemas tenggelam, janganlah pula anak tu tunjuk sombong. Kalau bapa nak tolong, okeylah tu. Tapi punyalah dia tak nak ikut ayah dia sampai dalam keadaan yang sangat genting dan kritikal macam tu pun dia nak tunjuk sombong lagi. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang dia tak reti, dia tak tahu kita nak tolong dia. Tapi dia jual mahal yang sangat mahal. Dia tak nak dia ditolong. Kita kalau nak ikut rasa sakit hati, kita kata lantak kau lah. Nanti mati kau kubur kau, aku tak boleh tolong dah. Di akhirat nanti kau akan menyesal. Sebab di dunia kita dah nasihatkan dia, kita dah ingatkan dia, tapi dia buat dia buat tak reti. Sedangkan nasihat tu untuk kebaikan dia. Bukan untuk kita pun, kita tak ada apa-apa kepentingan pun. Nabi Nuh, dia nak selamatkan atas rasa kasih sayang seorang bapa, dia nak selamatkan juga anak dia. Kata, tolonglah kamu mari sini. Irkam ma'ana, naiklah atas kapal ni. Wala takum ma'al kafirin. Kalau kamu naik, kamu akan selamat. Tapi sombong, dia tak nak ikut ayah dia, tak nak ikut dakwah ayah dia, sehingga dia kata, aku akan lari ke puncak bukit. Nabi Nuh kata, kamu lari, tak ada puncak bukit yang selamat, semuanya akan tenggelam. Jadi sedang mereka itu berdialog, begitu. Bayangkan, ini suasana yang sangat cemas, sebab anak dia dalam keadaan berada di permukaan air, Nabi Nuh atas kapal. Lalu tiba-tiba, wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Lalu mereka dipisahkan oleh ombak, mai ombak yang besar, maka anak dia pun terus tenggelam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lemas dalam keadaan kafir, sangat rugi. Walaupun bapanya adalah seorang rasul, seorang nabi. Ini yang perlu kita fikir bila kita tadabbur ayat ni, kisah Nabi Nuh. Petunjuk dan hidayah ni adalah milik Allah secara mutlak. Seorang bapa yang berstatus Nabi dan Rasul sekalipun belum tentu dapat jamin anak dia selamat di akhirat. Belum tentu. Sebagaimana berlaku kepada Nabi Nuh. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun tak dapat beri hidayah kepada bapa dia. Itu banyak yang kita bincang dalam ayat lain tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana kita yang bukan apa-apa ni? Kita orang biasa ni. Kita hanya mampu berdoa, ya Allah, kita minta petunjuk hidayah ini untuk kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita dapat petunjuk, mendapat keredaan, mendapat keampunan. Baik akhir sekali, untuk sebagai penutup bagi surah Nuh, dia akhiri dengan doa. Doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan dua ibu bapaku. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila kita berdoa, inilah yang paling baik. Jangan kita lupa untuk doakan bagi ibu bapa kita. Jangan kita lupakan untuk mendoakan bagi ibu bapa kita. Doakan agar mereka dirahmati oleh Allah. Agar mereka itu diberi keampunan. Sebab bila seorang anak tu berdoa, insya-Allah doa itu mustajab. Doa untuk si ibu bapa. Untuk ibu dan ayahnya. Doa daripada pihak si anak ini. Apatah lagi kalau anak itu anak yang soleh. Kan disebut dalam hadis, bila matinya seorang anak Adam terputus amalan kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, harta yang diwakafkan, termasuklah awaladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan untuk bapanya. Ini Nabi Nuh berdoa untuk diri dia dan untuk dua ibu bapanya. Kita melihat sama juga dengan doa Nabi Sulaiman. Kita nak bandingkan doa Nabi Nuh dengan doa Nabi Sulaiman pun sama juga dalam surah An-Namlu. Nabi Sulaiman berdoa dengan doa yang hampir samalah. Doa minta supaya diberi keampunan. Pada muka surat 378 ayat 19. Itu doa dia minta supaya diberi syukur, diberi rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada ibu bapa.
keampunan bagiku dan ibu bapaku. Cuma dalam doa Nabi Sulaiman minta waqala rabbi auzi'ni, dia kata wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku, ilhamkan kepada aku supaya aku dapat terus bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku dan juga ibu bapaku. Ni. Mana tidak lupa pada ibu bapa. Bila sebut ya Allah engkau beri nikmat kepada aku, alhamdulillah. Juga nikmat yang telah engkau berikan kepada ibu bapaku. Sebab nikmat itulah menjadi sebab aku juga memperolehinya. Jadi dalam doa, apa sahaja permintaan kita jangan lupa kepada ibu dan bapa kita, lebih-lebih lagi kalau mereka dah tiada, dah pergi. Itu di antara, kalau orang kata kalau bapa dah meninggal, apa lagi kebaikan yang anak boleh buat? Tak ada lain tak bukan kecuali doa untuk mereka, doa keampunan. Baik, sebelum kita habiskan surah Nuh, kita nak lihat satu hadis bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ibu bapaku sudah meninggal. Hal baqiya, dia tanya, hal baqiya min birri abawaya syai'? Adakah masih berbaki apa-apa kebaikan yang boleh ku buatkan untuk ibu bapa? Ada tak apa-apa kebaikan yang boleh ku lakukan untuk ibu ayah aku yang telah tiada ni? Hal baqiya min birri abawaya. Min bir. Adakah masih ada sesuatu kebaikan yang aku boleh lakukan untuk ibu bapa yang telah pergi? Tu dia ada matan yang lebih lengkap lagi. Ni yang dia tanya ni khusus untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia. Ni mungkin kita di kalangan kita ada yang mak ayah dah meninggal. Mungkin salah seorang yang meninggal. Ini ya betul itu hadisnya. Ya Rasulullah, hal baqiya li walidayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, adakah masih ada saki baki? Maksudnya, ada tak lagi apa-apa kebajikan yang aku boleh buat untuk ibu bapa aku yang mana ba'da mautihima, selepas mereka berdua dah mati dah? Apa jawapan Nabi? Ini jawapan Nabi. Kita tengok, ada tak Nabi suruh nanti panggil orang ramai buat majlis tahlil, Nabi kata. Ataupun buat, kan biasa orang kita, itu tradisi orang Melayu lah. Saya bukan nak komen kata, itu terpulang kepada kita nak buat tak buat. Tapi nak tengok jawapan Nabi apa dia. Selepas mak ayah dah meninggal, apa yang perlu anak-anak buat? Nabi jawab, na'am, ya, Nabi kata ada. Pertamanya, as-salatu alaihima. Kamu doakan. Salat di sini mana doa? Kamu doakan. Doa ni tak payah. Si anak tu boleh berdoa waktu solat malam ke, lepas solat fardu doa. Tak semestinya doa kena panggil imam, ataupun kena buat jamuan makanan, kena buat majlis tahlil apa. Tak semestinya doa ya. Nabi kata doa. Yang kedua Nabi jawab, kebaikan untuk bapa, istighfar lahuma. Kamu mendoakan keampunan bagi kedua-duanya. Doa yang pertama tu doa rahmat. Doa rahmat, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Ataupun kalau dah meninggal dua-dua, Allahumma gfir lahuma, Allahumma arhamhuma, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamha. Wal istighfar lahuma, minta keampunan. Yang paling baiknya kita gabungkan sekali lah. Rabbi gfirli wali walidayah. Ataupun Allahumma gfir lahuma, Allahumma arhamhuma, warhamhuma. Ya Allah, ampunilah dua ibu bapaku dan rahmatilah mereka berdua. Kemudian yang ketiga apa Nabi kata? Wa infazu ahdihima. Kamu kena laksanakan janji kedua-duanya. Min ba'dihima. Selepas mereka tu dah tiada. Apa maksud janji? Mungkin bapa ni ada wasiat apa-apa. Dia ada pesan apa-apa. Itu suatu perkara yang anak-anak yang tahu tentang wasiat ni dia kena laksanakan. Mungkin mak ayah dia pernah wasiat, dia kata yang harta ni ada sedikit ni aku nak berikan kepada anak yatim. Ini atau perjanjinya dia kata tolonglah kita ada saudara kita lama kita tak jumpa dia. Lepas aku meninggal nanti pergilah kamu hubungkan silaturahim dengan dia. Kalau adalah janji-janji begini ataupun pesanan-pesanan begini, anak kena tunaikan. Itu ketiga. Yang keempat, Nabi suruh ikram sadiqihima, muliakan kawan kedua-duanya. Ini anak-anak kena kenal siapa kawan baik mak ayah dia. Anak-anak kena tahu. Sebab bila mak ayah meninggal, anak-anak kena berbuat baik dengan kawan-kawan mak ayah dia. Mungkin mak ayah dah meninggal, tapi anak-anak yang reti hadis ni, tahu pesanan Nabi, mungkin sekali-sekali dia akan hubungi. Dia kata, pakcik, apa khabar?
saya ada sedikit hadiah. Pakcik tu kenapa? Sebab dulu saya tahu pakcik ni kawan baik arwah ayah saya. Jadi saya rasa perlu saya teruskan persahabatan, tali persahabatan, walaupun kita tak sebaya. Saya ni bertaraf anak, pakcik ni lebih tua, tapi sebab pakcik ni kawan baik ayah saya. Alhamdulillah, kalau si anak ni buat begini, inilah kebajikan yang paling besar pahalanya. Ada Nabi sebut dalam hadis. Baik, kita habiskan hadis ni dulu. Berapa dah tu? Paksa lagi, wasilatur rahim. Wasilatur rahmi, artinya betulnya. Kita orang Melayu sebut silatur rahim, bukan silatur rahim, silatur rahmi. Sebab alif, lam, ra, ha, mim, tak ada ya lepas ha, bukannya ar-rahim. Silatur rahmi. Nah, mudah kita sebut silaturrahim. Silaturrahim maknanya hubungan kekeluargaan. Menghubung silaturrahim dengan kekeluargaan. Allati la tusalu, mana hubungan ni tak dihubungkan kecuali dengan sebab ibu bapa. Jumpa siapa dia jadi mak sepupu mungkin. Mak sepupu ni sepupu dengan mak kita, dengan ayah kita, mungkin pak saudara. Ni 5 perkara yang kalau si anak lakukan, dia akan dapat pahala, dan pahala tu dikongsi oleh arwah mak dan ayah dia yang telah meninggal. Tak ada di hadis ni Nabi sebut kata buat ngaji 40, ngaji Quran 7 hari, buat majlis tahlil, majlis tasbih, takbir, tak ada. Sebab sekiranya benda tu sepatutnya kita lakukan, Nabi akan ajar, Nabi akan beritahu. Tapi Nabi suruh berdoa, beristighfar, tunaikan wasiat, janji apa dia punya pesanan dia, memuliakan kawan-kawan dia dan hubungkan silaturrahim. Baik, kita nak ambil satu hadis lagi tentang berbuat baik pada ibu bapa ni. Sebab dalam doa Nabi Nuh ni di akhir tu dia disebut wali walidayya. Satu lagi doa berbunyi inna min abarril barri. Inna min abarril barri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Inna min abarril birri. Inna min abarril birri an yasila ar-rajul wudda abihi. Itu saja. Inna min abarril birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Hadis ini hadis yang sahih. Nabi kata sesungguhnya sebaik-baik kebaikan, abarril bir, abar itu isim tafdil. Inna min abarril birri, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan, Nabi kata yang perlu dilakukan oleh si anak itu adalah an yasila ar-rajul, bahawa seorang lelaki itu menghubungkan hubungan silaturrahim lah, hubungan silaturrahim dengan wudda. Kita dah lafaz yang atas tu, wudda, orang yang disayang oleh ayah dia. Kalau si anak tu kenal siapa kawan baik ayah dia yang sangat ayah dia sayang lah, kawan baik, maka si anak kena ambil jalan alternatif untuk teruskan persahabatan dengan orang tu, orang yang menjadi kawan baik arwah bapa dia ataupun ibu dia. Abarrul bir, sebaik-baik kebaikan, an yasilar rajul, bahawa seorang lelaki itu menghubungkan, maknanya hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan dengan wudda abi, orang yang disayang oleh ayah dia. Jadi kita sebagai bapa, kalau kita ada kawan-kawan yang baik, ya kita kena beritahu ayah dia pula dah. Kita beritahu anak kita, mak ke ayah ke beritahu anak-anak, ini kawan baik abi, ini kawan baik umi. Kalau abi umi dah meninggal, tak ada abah mak dah tak ada, papa mama dah tak ada, kamu kena pastikan antara kamu dengan mereka ni ada persahabatan. Sebab meraihkan persahabatan antara arwah ayah dengan kawan baik dia. Tapi rasa ramai anak-anak tak tahu. Ada cerita menarik tentang perkara ini, tak apalah, boleh baca sendiri dalam syarah dia, tentang Ibnu Umar ni. Bila dia melihat seseorang, lalu dia sanggup tanggalkan dia punya serban dia untuk diberikan, sebab dia teringat kepada hadis ni. Menarik cerita ni, tapi saya tak boleh nak panjangkan sebab kita masa dah 7:30. Kita nak habiskan doa Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh berdoa supaya diberikan ampunan untuknya dan juga dua ibu bapanya. Dan juga satu lagi, waliman dakhala baitiya, sesiapa yang masuk ke rumahku,
ada pendapat disebut oleh Ibnu Katsir daripada Ad-Dhahhak, dia kata baitiya, rumah ni mana masjid. Tapi Ibnu Katsir berpendapat lebih baik ayat ni dipegang di atas zahir lafaz. Baiti tu maknanya rumah lah, bukan masjid. Rumah ni rumah tempat yang kita menginap, kita tinggal. Jika yang masuk ke rumah kita tu mukminan, seorang yang mukmin. Baik, perkataan mukmin di sini sangat penting. Kita kalau boleh, kalau ada kawan-kawan kita orang yang bukan Islam, yang kafir, kita tak salah kita nak berkawan dengan dia. Sebaiknya lah, macam mana nak kata, kalau dia nak jumpa urusan apa, jangan masuk ke rumah. Nah, itu lebih baik. Biarlah yang masuk ke rumah kita ni orang yang beriman. Adalah hadis yang lain, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah kata, la tashab atau la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah yang makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Maksud makan makanan kamu, bila kamu buat jamuan, sebaiknya yang makan tu orang yang baik-baik jugalah, bukannya orang yang fajir. Janganlah kamu bersahabat. Mungkin para jemaah kata, ustaz, saya tempat kerja saya ada kawan-kawan yang non-Muslim, bukan Islam. Itu bukan sahabat, itu hanya kawan saja. Sahabat ni dia ada maksud yang khusus. Maksud yang khusus itu kita punya hubungan kita tu lebih rapat lagi dengan dia. Sahabat ni orang yang kita rasa kita lebih dekat dengan dia. Jadi ada pun kalau orang bukan Islam, kita nak berkawan boleh, tapi jangan sampai kepada peringkat bersahabat. Sebab Nabi dah pesan, jangan bersahabat kecuali mukmin orang mukmin, dan janganlah yang makan makanan kamu kecuali taqiyun, orang yang bertakwa. Jadi sebab itulah bila kita bersahabat orang beriman, mungkin bila dia orang jadi tetamu datang ke rumah kita, yang masuk ke rumah kita adalah mukminan, orang yang mukmin. Itu doa Nabi Nuh, dia kata, keampunan untuk aku, ibu bapaku, dan sesiapa yang masuk ke rumah aku dalam keadaan mereka ni mukminan, beriman. Juga keampunan akhir sekali untuk semualah, lil mukminin wal mukminat, untuk orang beriman lelaki dan perempuan, untuk semua. Kita ni bila berdoa, sekali-sekali kita doakan untuk orang lain juga. Ini penting. Bila kita berdoa untuk saudara kita yang sudah meninggal, Muslim, Muslimah, Mukmin, Mukminah, kita akan mendapat pahala sebanyak yang bilangan orang yang meninggal tu. Ada hadis yang menyebut, hadis tu silap riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamnya, man istaghfara likulli mu'min, sesiapa yang beristighfar, memohon keampunan bagi setiap mukmin dan mukminah, tak kisahlah mereka tu masih hidup ke dah meninggal ke, maka kita akan diberi pahala man istaghfara likulli mu'min wa mu'minah. Bila kita mendoakan keampunan bagi setiap orang yang beriman, kita akan dapat pahala seramai bilangan orang yang beriman. Bayangkan banyak mana. Sama ada orang tu masih hidup sekarang ni ataupun dah meninggal dunia. Man istaghfara likulli mu'min, rasa lafaznya likulli mu'min, lil mu'min, likulli mu'min, tak silap. Likulli mu'min wa mu'minah. Cuba tekan, okey, untuk search. InsyaAllah ada kot. Man istaghfara lil mu'minin, bukan likulli mu'min. Man istaghfara, sesiapa yang mendoakan keampunan. Istighfar ni mana minta keampunan, tapi bukan untuk dia, tapi untuk lil mu'minin wal mu'minat. Kan sebab di akhir doa tadi Nabi Nuh berdoa juga untuk lil mu'minin wal mu'minat. Maka Nabi beritahu, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minah hasanah. Maka Allah Ta'ala tuliskan pahala kebaikan untuk si yang berdoa tadi atas bilangan setiap yang mukmin mukminah. Berapa ramai? Bayangkan daripada zaman, kita pun tak tahu daripada zaman, kalau nak kira daripada zaman Nabi sampai sekarang, dah berapa ramai orang yang beriman, lelaki perempuan seluruh dunia, yang dah meninggal, yang masih hidup. Kita memohon kepada Allah supaya mereka itu diberi keampunan. Maka Allah Ta'ala tulis pahala untuk kita, pahala hasanah kebaikan tadi, kita akan dapat dengan setiap bilangan mukmin dan mukminah. Allahu Akbar. Kita lihat, ini satu tawaran yang hebat daripada Nabi kita, doa yang ringkas, yang mudah tapi besar ganjarannya.
Dan mungkin kita sedar atau tak sedar, sebenarnya selain daripada manusia mendoakan untuk orang beriman, mungkin kita mendoakan untuk kawan kita, orang lain doakan untuk kita. Ada satu lagi doa, baik kita lihat ada matan lain daripada Anas bin Malik, tapi hadis ni dhaif ya, sanad dia. Hadis ni ada dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Bila Al-Iraqi takhrij hadis ni, dia kata sanadnya dhaif. Dhaif, dia hampir sama, cuma penambahan akhir tu tak ada dalam riwayat yang sahih lah. Iaitu Allah Ta'ala kembalikan kepadanya dia punya pahalanya daripada orang beriman daripada awalid dahri, ataupun start daripada orang tu diciptakan hingga lahir kiamat. Maknanya sebilangan ramai manusia itu. Cuma yang ni sanadnya lemah, kata Zainuddin Al-Iraqi dalam takhrij dia terhadap hadis dalam Ihya. Imam Ghazali tulis Ihya ni zaman dia kurun ke-6, Al-Iraqi ni dah kurun terkemudian. Baik, kita nak lihat satu lagi, apa dia? Lupa dah tadi. Doa untuk mukmin dan mukminat. Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, bagi semua orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Kita ni bila kita berdoa ni, dalam bab doa lah, sebelum kita tutup, dalam bab doa kita jangan hanya doa untuk kita ya. Daripada hadis ni, daripada ayat ni, bila kita tadabbur, kita dapati Nabi Nuh tidak hanya doa untuk dia, juga untuk ibu bapa dia, juga untuk setiap orang yang pernah masuk ke rumahnya, dan juga untuk semua orang-orang yang beriman. Lil mu'minina wal mu'minat. Kalau zaman dia yang selamat atas kapal tu lah. Ada satu hadis Nabi sebut, ma min muslim da'watul muslim, bukan ma min muslim, maaf. Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Ini dalam bab doa. Kita ni kalau kita berdoa, macam saya kata tadilah, kita kena doakan juga untuk orang lain. Paling tidak pun mendoakan keampunan dan rahmat Allah untuk mereka. Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim terhadap saudaranya yang tak ada di situ. Zahril mana di tempat lain. Saudara kita ni tak tahu duduk mana ataupun jauh daripada kita. Tapi dalam diam-diam kita ingat pada dia, dia kata, ya Allah, dia kawan baik aku, dia saudara aku sayang kepada dia, kau jagalah dia Allah, peliharalah dia daripada segala musibah fitnah di dunia, ataupun berilah kesihatan kepada dia, peliharalah dia daripada jangkitan sekarang ni COVID-19. Baik, Nabi kata da'watul muslim, tengok lafaz tu, da'watul muslim. Da'watu al-mar'il muslim. Sesungguhnya doa seorang yang muslim sangat mustajabah. Sangat mustajab ni maknanya sangat diperkenankan di sisi Allah. Ada jaminan doa itu makbul. Doa untuk siapa? Untuk li akhihi, untuk saudaranya, bi zahril ghaib. Zahril ghaib mana saudara yang duduk di tempat lain. Bila orang tu berdoa, Nabi kata inda ra'sihi malakun muwakkal. Dekat kepala dia ada satu malaikat yang diwakilkan. Kita memang tak nampak malaikat. Tapi bila kita berdoa begitu, ada malaikat. Tak tahulah malaikat duduk cacang ke, duduk cokoh ke. Duduk cacang tu duduk berdiri, cokoh tu duduk cokoh lah. Tapi yang pentingnya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap kali orang tu berdoa untuk kebaikan bagi saudaranya, lalu malaikat pun berkata amin walaka bimislin. Dia pun tu mengaminkan doa, dan dia kata kamu pun akan dapat serupa tu juga. Jadi kalau kita doakan untuk saudara kita panjang umur, malaikat pun kata kamu panjang umur. Kalau kita doakan untuk dia murah rezeki, ya malaikat kata kamu pun murah rezeki. Kalau kita doakan untuk saudara kita dijauhkan daripada penyakit berjangkit, malaikat kata kamu pun dijauhkan daripada penyakit berjangkit. Jadi tak rugi apa-apa. Kita mendoakan untuk orang lain, apa yang kita doakan untuk dia, ya malaikat kata walaka bimislim. Malaikat pula tolong. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ni doa malaikat ni doa yang sangat berkat. Allah Ta'ala menceritakan dalam surah, kita dah 7.40 dah. Kita ambil sikit lagi. 2-3 minit lagi. Sebab kita nak tutup dah surah Nuh ni. Esok kita nak masuk cerita jin pula. Kita nak masuk ke alam jin pula esok ni. Dalam surah Ghafir. Surah Ghafir muka surat 467. 467
6, 7 kita dah lihat doa malaikat pula ni. Bukan setakat manusia yang mendoakan kebaikan untuk manusia, malaikat. Kita lihat ayat yang ke-7 allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Adapun malaikat-malaikat yang memikul arasy dan juga malaikat lain yang berada di sekeliling arasy, mereka itu sentiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhan, yang bertasbih memuji Allah. Mereka itu beriman dengan Allah. Lalu wa yastaghfiruna lillazina amanu. Malaikat ni pula memohon ampun kepada Allah untuk orang beriman, bukan untuk mereka. Malaikat sebenarnya tak perlu istighfar sebab dia tak buat dosa apa pun. Malaikat ni pula baik tolong beristighfar bagi pihak orang beriman. Apa kata malaikat dalam doa tu? Dia kata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Kata malaikat, wahai Tuhan kami sangatlah luas ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Maka dengan sebab itu, dengan sebab luasnya rahmatmu ya Allah. Ini kata malaikat, ni doa malaikat. Faghfir lillazina tabu. Berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Alangkah baiknya para malaikat Allah minta supaya Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, yang ikut jalanmu, jalan agamamu. Waqihim azabal jahim, peliharalah mereka daripada azab neraka jahanam. Sambungannya kita lihat ayat ke-8. Ini tak habis lagi doa malaikat. Malaikat berdoa, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkan mereka itu ke dalam syurga adnin yang engkau janjikan kepada mereka. Allahu Akbar. Malaikat tolong doakan untuk kita semua. Kita tak minta pun malaikat mendoakan untuk aku tak. Tapi Allah Ta'ala cerita begitulah. Sifat baik malaikat mendoakan untuk kita semua. Bukan kita sahaja dia minta, ya Allah masukkanlah bersama dengan mereka waman salaha min abaihim, orang-orang yang soleh, yang baik, yang layak untuk ke syurga bersama dengan bapa mereka, wa azwajihim, isteri-isteri mereka, wa zurriyatihim, dan keturunan mereka. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang bersifat Al-Azizul Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, doa ni taklah panjang sangat. Kalau kita hafal rasa kita boleh ingat kot. Rabbi filli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wala tazidiz zalim, itu tak payahlah. Itu sebagai penambahan. Di akhir doa tu Nabi Nuh minta supaya orang-orang zalim itu terus binasa, merujuk kepada orang-orang kafir yang telah musnah dalam banjir yang besar. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Apa ni, kita tengok bagaimana Nabi Nuh ya doa, maknanya ngedah sekali Nabi habis doa kebinasaan lah. Dan Nabi Musa pun itu ada. Tapi Nabi kita ni Ustaz, kalau kita tengok dalam peristiwa Taif, dakwah ke Taif, bagaimana mereka tawar untuk nak binasakan umat Taif tu, tapi Nabi tolak. Boleh Ustaz panjangkan sikit, wallahu a'lam. Itu menunjukkan Nabi kita SAW sangat-sangat penyayang kepada umatnya. Nabi tak doakan kemusnahan dengan penduduk Taif. Sebab apa? Sebab itu dakwah dia tak berakhir lagi. Kita kena faham, cerita Nabi Musa mendoakan kemusnahan untuk Fir'aun dan tenteranya, itu dah sampai kepada klimaks, kemuncak akhir dakwah dia. Begitu juga Nabi Nuh, dia mendoakan kemusnahan bagi orang yang zalim. Wala tazidiz zalimina illa taba. Itu dah sampai klimaks kemuncaknya. Adapun ketika Nabi SAW pergi ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah, itu salah satu misi dakwah yang Nabi buat sekitar beberapa bulan sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj. Masa tu Nabi belum hijrah lagi. Jadi misi dakwah Nabi masih panjang lagi, sebab tu lepas dia berhijrah, dia di Madinah 10 tahun. Bahkan Nabi memberi alasan kepada, ialah bila dia pulang daripada Taif, dia sampai di, tak silap, di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, lalu datanglah Malakul Jabal, malaikat bukit, malaikat yang diwakilkan untuk jaga bukit, memberi tawaran. Dia kata, ya Rasulullah, mahukah aku musnahkan mereka? Kalau engkau kehendaki, aku boleh ambil bukit ni, aku hempapkan kepada mereka, aku rembah, biar mati semua. Tapi Nabi punya sayang kepada umat dia, kata, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sebab mereka tu tak tahu. Jadi kalau dimusnahkan mereka, nyanyalah. Nabi kata, tak apalah, mereka tak beriman, aku berharap la'allallah an yukhrija min aslabihim man amana billah, atau kama qala, begitulah. Nabi kata, mudah-mudahan akan keluar daripada
sulbi mereka, keturunan mereka, zuriat mereka, orang-orang yang beriman dan menyembah Allah. Kalau mereka tak beriman kepada Allah, tak apa. Mungkin satu masa nanti akan lahir dari kalangan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Nabi tak doakan kemusnahan sebab peringkat dakwah Nabi masih jauh lagi. Perjalanan dakwah tu masih berbaki lagi. Belum sampai kepada kemuncak dan pengakhirannya. Wallahu alam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, Ustaz Alim, silakan. Apa ni, masih lagi dalam bab doa. Misalnya Ya, sejauh mana Ustaz kita boleh doa keburukan atau kecelakaan bagi orang awak nyanyi ataupun awak kena menzalimi kita, sama ada dalam bentuk perniagaan, kalau misalnya nyogomo piti kita Ustaz, bukan setakat 10,000, 100,000 misalnya. Masya Allah. Misalnya contoh. Jadi sejauh mana Ustaz aku tu boleh doa je. Selain daripada kita doa hidayah gitu Ustaz. Ya, ya. Dia begini, kita nak mendoakan kemusnahan untuk orang lain, kita lihat impak daripada kejahatan dia. Adakah impak itu hanya keburukan untuk kita setakat kita sahaja atau memberi kesan kepada orang lain? Kalau setakat kerugian tu hanya untuk kita, sebaiknya kita mendoakan kebaikan. Mendoakan contohnya, ya Allah, berilah petunjuk kepada dia, semoga dia berhenti daripada kejahatannya. Kalau dia pernah ambil duit kita pinjam tak bayar, ya Allah, bukakanlah pintu hati dia, lembutkanlah hatinya untuk dia bayar balik hutang tu. Itu lebih baik. Tapi kalau kejahatan yang dia buat tu, impak dia tu lebih bersifat umum, mempengaruhi orang lain, maka mendoakan keburukan lebih baik. Apa dalilnya? Dalilnya pernah berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita nak rujuk cerita ni. Ustaz Rusdan dah tak ada, dah pergi dah. Kalau boleh cari doa ni. Doa, bukan doa, ni apa dia cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan sebagai gubernur di zaman Khalifah Umar. Dan dia telah dituduh oleh seseorang yang memfitnah dia lah. Kata Sa'ad ni solatnya tak bagus, dia kalau ada harta-harta jizyah ataupun harta yang dipungut daripada luar, cukai-cukai dia tak bagikan dengan baik. Dan menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas dipecat dia jawatan gubernur di Iraq. Di Iraq, dan digantikan dengan orang lain lah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas kecewa, lalu dia mendoakan. Apa kata dia? Dia kata, ya Allah, kalaulah orang ni buat fitnah ni kerana semata-mata kerana ria'an wa sum'ah, nak menunjuk-nunjuk ataupun ada niat yang tidak baik, memang niat tak baik pun, maka janganlah dimatikan ia sehingga dia ditimpa dengan fitnah dan berikan kepadanya kepapaan. Tu Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan untuk orang itu. Sebab apa? Sebab orang itu buat fitnah kepada dia ketika dia menjana jawatan sebagai gubernur. Keseburuknya orang lain akan pandang buruk kepada dia, sedangkan dia ni sahabat. Lalu akhirnya lelaki berkenaan betul-betul terkena doa buruk Sa'ad ke atas dia. Sehingga ada perawi mengatakan lelaki itu dah tua sangat, dah tua sampai bulu kening al-hajib, bulu kening pun jatuh, gugur sebab tua, tetapi dia punya menggatal dia tu, gelenyar dia, orang Kelantan kata gelenyar. Sifat gatal gelenyar dia tu masih ada. Dia berjalan-jalan di bandar-bandar, dia tengok orang tino, dia tarik tangan. Walaupun dia dah tua. Walaupun dia tua, dia boleh hidup miskin. Tua dah, tapi masih gatal gelenyar lagi. Itu bahasa mudah Kelantan lah, kata masih miang lagi. Assalamualaikum Ustaz. Nama apa tu Ustaz? Jadi akhirnya dia mengaku. Ya, nama apa Ustaz? Apa dia? Nama yang kata gelenyar tu, nama dia. Nama lelaki tu. Lelaki itu. Kata sila Abil Abbas apa nama? Menarik soalan model Ustaz Alim tadi, saya menarik. Ya. Saya nak habiskan sikit lagi. Jadi akhirnya dia kata, lelaki tu kata, dia kata asabatni da'watu Sa'ad. Aku telah ditimpa dengan bencana akibat doa Sa'ad. Maka kita mengambil pengajaran di sini, boleh kita mendoakan keburukan untuk orang lain jika kesan perbuatan jahat dia tu impaknya terbuka. Impak terbuka sebab Sa'ad difitnah ketika dia memegang jawatan sebagai gubernur. Jadi jatuh reputasi dia
akhirnya dia dipecat, rasa diganti dengan lain. Walaupun dia tak bersalah. Bila khalifah ambil tindakan pecat, dia pun redha terima. Dia tak pula membela diri, kata, aku tak bersalah, tak. Dia redha dengan apa yang berlaku. Tapi dia hanya mampu berdoa. Doa macam tadilah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salah. Ya, sama-sama. Cik Guna, lama tak dengar soalan Cik Guna. Dah, gini nak tanya ni. Tadi ada cerita tadi orang curi ajar ayat kursi lah. Ya. Jadi saya nak sebenarnya syaitan. Dia mari dengan rupa manusia. okey. Jangan saya ajar molek dia. Jadi saya nak buat banding gini. Katalah seorang perempuan dia tu tidak tutup aurat dah deh. Tapi dia beri nasihat kau orang, beri nasihat agama lah. Tapi dia tak setuh lah aurat dia tu. Muka lain. Tapi ni belakang. Kita mana tak boleh supo kau nak banding dengan setan tak. Ya, lebih kurang sama. Apa yang baik, walaupun kita lihat secara zahir dia ni seorang yang kita kata tidak betul-betul patuh pada perintah Allah, pakai pakaian pun tak sempurna menutup aurat, tapi okeylah, kadang-kadang dia bagi nasihat tu, kita kata nasihat tu berbentuk positif. Mungkin nasihat dalam bentuk kita kata banyaklah. Kita kata contohnya buat baik pada anak-anak yatim, miskin. Kita kata kamu nasihat okey, comel lah, tapi kamu sendiri kepala tu tudung pun tak ada. Kita kata soal tudung tu satu isu lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau nasihat tu baik, okey, kita terima. Tak ada masalah. Sebab kita melihat kepada jika apa yang disampaikan tu benar, maka kita kena ambil. Jangan pula kita bersifat diskriminasi. Muna nasihat aku mu tu kain tudung tak ada atas kepala, tu salah sikap tu. Ini salah sebenarnya orang kita. Kadang-kadang kita melihat ada seorang mungkin ustaz ke apa, kita kata dia rajin berjalan, berdakwah, mengajar sana sini, tu tengok tu adik-beradik dia tu masjid tak pergi. Adik-beradik dia pun kadang-kadang ada juga buat jahat. Itu soal orang lain. Tapi soal jika ustaz yang mengajar tu sampaikan ilmu yang betul, kita kena terima. Soal apa-apa kekurangan yang berlaku dalam keluarga dia, adik-beradik dia, anak-anak dia, itu tak boleh dijadikan hujah untuk kita menolak ilmu yang dia sampaikan. Ini satu tajuk yang lain. Kadang-kadang kita ni silap bila tengok dia pun ada kekurangan, kelemahan tak sadar dengar secara lah. Itu tidak adil sebenarnya. Dalam bab ilmu, kita melihat apa yang disampaikan itu kalau betul, ya, kita terima. Tak ada masalah. Cuma jika dia tidak berlaku jujur, kadang-kadang orang tu kita nampak jauh, alim, warak, soleh, kuat ibadat. Tapi bila mengajar agama, banyak sebut riwayat tak tahu mari mana, dibacakan hadis-hadis palsu. Mungkin Quran dia tafsir sendiri, tak rujuk tafsir muktabar. Kita kata, walaupun dia seorang yang nampak soleh, banyak ibadat, puasa sunat banyak, sedekah banyak, tetapi bila dalam bab ilmu dia tak jujur, kita tak boleh terima. Sebab ilmu dilihat dari segi keabsahannya, dari segi nilai autentiknya. Tetapi dalam bab periwayatan, dia perlu lihat juga orangnya. Sebagaimana kata Abdullah Al-Mubarak, bila terima sesuatu riwayat hadis, kita tengok siapa yang meriwayatkannya. Kalau dia orang yang tak boleh dipercayai, maka kita kena teliti dulu. Tapi kalau kita lihat orang ni betul dia riwayat tu, betul, memang betul, maka kita kena terima walaupun dia adalah mungkin musuh kita dan orang yang kita tidak sukai. Supaya kita berlaku adil dalam menerima kebenaran dia. Wallahu alam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah esok kita sambung dengan surah Al-Jin. Rasanya lebih menarik sebab kita nak masuk alam lain, alam jin pula ni. Alam jin, dan ada kaitan dengan kejahatan jin dan apa yang disebut sebagai tempat kita ni banyak bomoh-bomoh, pawang-pawang, orang yang mendakwa boleh berhubung dengan jin, boleh sign dengan jin. Ada dakwaan mengatakan jin yang paling baik sama dengan manusia yang paling jahat. Betul atau tidak? Jangan lupa temu janji kita esok pada hari yang lain tapi waktu yang sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.